Fitnah ni kita buat tuduhan jahatlah kepada seseorang, sedangkan tak tahu pun dia buat ke tidak. Yakzif ar-rajula syai'an aw bi syai'in aw bi dhanbin wa huwa min ubari. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ada suatu kesalahan di mana orang tu tuduh orang ni dengan satu kesalahan, jenayah, perbuatan yang tidak baik, ataupun satu dosa, sedangkan kita tak tahu dia buat ke tidak. Jadi kena buat main bukti lah. Itu sebut sebagai buhtan. Orang Arab kata memfitnah. Kemudian kategori hukum jenayah ada berapa kategori ya? Ada 3 lah kebiasaannya. Pertama, kisos. Ya. Kisos ni maksudnya kita ambil tindakan atau balas balik kepada kelakuan yang telah dia lakukan. Ia merujuk kepada bunuh umpamanya. Bunuh kan? Kisos. Ya. Orang yang membunuh dengan sengaja, cukup syarat-syaratnya dia boleh dibunuh balik. Itu under kisos. Dan kalau tidak bunuh sekalipun, apa-apa kesalahan yang melibatkan kecederaan ke atas orang lain, itu juga dalam slot kisos. Kadang dia tak bunuh, dia tumbuk kawan tu. Patah gigi dia. Ya tak? Macam mana nak buat? Tumbuk dia balik lah. Bukan kita tumbuk lah, jangan ambil tindakan sendiri pula. Buat report, perbicaraan, okey, sabit dia dah pukul kawan ni. Maka hakim kata, pukul dia balik. Ya. Dia ada 3. Ya, boleh balas balik. Boleh ambil pampasan dan boleh juga dimaafkan. Kalau awak nak maafkan, itu lebih baik. Allah Ta'ala kata wa ta'fu huwa aqrabu littaqwa. Kalau awak maafkan, itu lebih dekat pada takwa. Tak apalah, dia pukul saya, mudah-mudahan dia bertaubat, saya maafkan dia. Dapat pahala besar tak? Tapi berapa ramai orang nak buat begitu? Kalau kita maafkan dia, esok dia tumbuk orang lain lagi. Kalau kita maafkan dia, esok dia buat orang lain lagi. Sebab itu, sebagai para ulama kata, maaf juga nak tengok dia tu jenis macam mana. Kalau jenis kaki memang belasah orang, jangan maaf. Kalau kita maafkan, dia buat orang lain pula. Ambil tindakan ke atasnya. Kadang-kadang orang ni nak ajar itu. Ya tak? Tengoklah nak maaf macam mana. Ya? Imam datang tak? Imam kan? Ambil pampasan. Saya tak si belasah dia balik. Saya nak duit. Ataupun pampasan lah yang ada dalam syarak. Haji tumbuk saya. Ini contoh je, Haji tak jahat begitu. Patah gigi saya. Dia sakit lah. Ada patah gigi. Ingat tak sakit lah. Saya tak say tunggu Haji balik. Tak mau. Ya tak? Saya nak pampasan. Dia panggil diat. Agak-agak berapa pampasan untuk sebatang gigi yang patah atau hancur? Atau rosak? Banyak 3,000. Gigi patah kalau buat kat klinik baru RM200. Apa zoling sangat ni? As-sinnu bis-sinni khamsun minal ibil. Saya dah ajar dah hari ni. Saya sentuh dah bab ni. Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Ibn Abbas, 5 numbers of camel. 5 ekor unta. 1 ekor unta berapa? How much? 1 ekor unta, tuan-tuan, kalau unta besar belah ribu duit kita. Tak apalah kan, kita ambil 10,000 lah. 10 kali 5 berapa? 50,000. Allah. Haji kata 3,000 dengan 50,000 jauh je. Nampak Haji kena belajar ni ilmu ni. Pasal apa banyak begitu? Ini tujuan Allah Ta'ala wahyukan, turunkan daripada langit ni, Quran turun ni nak bagi kita supaya manusia terpelihara aman, damai dan keadilan dapat ditegakkan. Dan itu asas kepada hukum akad Islam, keamanan dan keadilan. Okey, Haji tumbuk saya, gigi patah sebatas. Agak-agak kalau saya repeat balik, saya buat apa kat Haji? Saya tumbuk je Haji? Tak, saya bunuh Haji tau. Tapi oleh demikian, dengan sebab satu pergaduhan yang patah gigi atau hancur atau rosak gigi itu, dia boleh membawa kepada jenayah yang lebih besar hingga pembunuhan. Islam nak stop hak tu. Sebab tu dia buat hukum agak berat. Cuba bayang kalau hukum tu di amalkan ataupun di enactmentkan, ada bab tu. Islam dia nak jaga, tuan. Bahkan kalau kita lihat definisi hukum jenayah pun ialah satu hukuman yang ditetapkan oleh Allah, turun dari langit tu, untuk dilaksanakan ke atas pelaku-pelaku jenayah tertentu, radman limislihi, supaya sebagai langkah pencegahan tidak berlakulah jenayah seumpama itu atau lebih berat daripada itu. Itulah tujuan dia. Itu main kisah lah. Itu saya tak sebut lagi pampasan-pampasan yang lain. Kalau patah gigi boleh main unta, hak lain tak tahu, tuan. Yang kedua dia panggil hudud.
Kalau kisos tadi bunuh dengan kecederaan pada badan, dia ada macam-macam kecederaan, daripada seringan-ringan kecederaan sampai seberat-berat kecederaan. Tapi tak sampai matilah. Oh, menarik belajar fiqh ni tu tak. Yang kedua ialah hudud. Hudud ni adalah kesalahan-kesalahannya seperti mencuri, seperti merompak, seperti apa lagi? Apa Ji? Bagus. Haji dia dah belajar dulu kot. Minum arak, syurbul khamri, seperti meninggalkan solat, ada solat hudud juga tu. Ya. Seperti berzina, menuduh orang berzina, itu semua dalam solat hudud. Adalah kesalahan-kesalahan tertentu, ada 6-7 macam tu. Dan satu lagi dia panggil ta'zir. Ta'zir ni ialah hukuman yang tidak ada ketetapan, tidak ada dalam kisos, tidak ada dalam hudud. Kerana yang ada dalam kisos sikit saja. Kematian, pembunuhan itulah. Kemudian kecederaan pada tubuh badan. Adalah apa sebab tertentu. Hudud berapa kesalahan saja. Sedangkan manusia ada banyak buat kejahatan-kejahatan tertentu, kesalahan-kesalahan tertentu. Ta'zir lah selok dia. Di mana ta'zir ni dia berbalik kepada qadhi, hakim ataupun ulil amri untuk nak menetapkan kesalahan-kesalahan tertentu. Ini tidak ada dalam kisos, tidak ada dalam ta'zir untuk diaplikasikan. Macam-macam boleh berlaku kesalahan itu. Ya. Rasuah ada dalam kisos? Tak ada lah, pasal rasuah bukan bak tubuh badan. Adalah hudud rasuah. Rasuah je potong tangan, ada? Tak ada. Rasuah tak adalah hudud. Rasuah dalam ta'zir. Ya, oleh amri atau qadhi atau hakim boleh menetapkan kesalahan rasuah tu macam mana. Jadi orang hak rasuah 10,000, kesalahan dia begini, penjaga kau sebulan, contoh. Tak ada kena-mengena dengan siapa pun. Kalau rasuah banyak sikit, penjara 2 bulan. Kalau rasuah begini, dia tengok degree dia tu macam mana, terpulang kepada ulil amri. Tapi hukum tu tak ada ketetapan dari sudut syarak lah ya. Fitnah. Tahu fitnah? Fitnah ni kita buat tuduhan jahat lah kepada seseorang. Sedangkan tak tahu pun dia buat ke tidak. Ya. Yakzifu ar-rajula syai'an aw bi syai'in aw bi zambin wa huwa min ubari. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, buhtan, fitnah orang ni lah. Ada suatu kesalahan di mana orang tu tuduh orang ni dengan satu kesalahan, jenayah, perbuatan yang tidak baik ataupun satu dosa, sedangkan kita tak tahu dia buat ke tidak. Jadi kena buat main bukti lah. Itu sebut sebagai buhtan. Orang Arab kata memfitnah. Arab tak panggil fitnah tuan. Fitnah ni lain maksud dia. Fitnah makna syirik, fitnah makna dugaan. Tapi kalau fitnah dalam konteks bahasa Melayu ni, Arab panggil buhtan. Ya tak? Kita kata member tu tak semayang. Awak jangan dekat dengan dia tu. Kaki tak semayang tu. Dia pergi report qadhi. Kalau ada slot tu lah, saya tak tahu lah ada ke tidak. Pergi jumpa qadhi, buat report. Fulan bin Fulan tuduh saya tak semayang di hadapan orang. Qadhi pun panggil, bicara-bicara, salah. Gapo nak kena hukuman pada dia ni. Itu masuk slot taksir. Ya tak? Member tuduh kita bawa ajaran sesat. Kita pun report qadhi lalu. Qadhi cek-cek mari perbicaraan hakim ada sumpah. Tidak ada bukti. Kena takzir ya. Tak? Penting tu. Ini kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku di kalangan masyarakat kita. Ya. Tuduh orang, fitnah orang. Nampak? Jadi jangan semena-menanya. Perbuatan itu satu dosa. Dan dalam jenayah pun ada slot dia. Takzir jika terbukti kesalahan itu dilakukan. Ya. Jadi jangan semena-mena kita buat hal seumpama itu. Itu yang kita takzir. Jadi dalam jenayah ni ada 3 tu lah. Kisos, hudud dan takzir.